Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Apa khabar? Bertemu lagi kita dalam kelas Bahasa Melayu bersama Cikgu Helmi. Cikgu harap murid-murid masih bersemangat untuk terus belajar. Kita masih lagi dalam unit 4 iaitu Minda Oh Minda. Tajuknya pula ialah Otak Manusia. SP kita pada hari ini ialah 3.3.4 iaitu membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan. Objektif pembelajarannya pula, pada akhir PDPC, murid diharapkan dapat membina kerangka karangan. Kedua, menulis karangan autobiografi. Tahukah murid-murid apakah itu karangan autobiografi? Cikgu pasti murid-murid pernah mendengarnya. Karangan autobiografi ialah karangan tentang riwayat benda hidup dan benda tidak bernyawa. Contohnya, aku sebuah komputer, aku seekor kucing, aku sepasang selipar dan banyak lagi. Sudah bersediakah murid-murid? Jika sudah bersedia, mari kita mulakan aktiviti pada hari ini. Pertamanya, murid membaca dan menganalisis bahan untuk membina kerangka karangan autobiografi. Cuba murid-murid perhatikan bahan yang cikgu petik daripada buku teks Bahasa Melayu halaman 20 ini. Ada dua bahagian gambar di sini. Pertamanya, gambar yang menunjukkan fungsi otak. Gambar satu lagi pula ialah gambar cara mencerdaskan otak. Dapatkah murid-murid kenal pasti apakah fungsi otak? Ya, pertamanya untuk berfikir. Otak digunakan untuk berfikir. Otak juga digunakan untuk membuat kesimpulan. Gambar kedua pula menunjukkan aktiviti berjalan atau berjoging. Seterusnya, gambar ketiga menunjukkan otak dapat membantu deria rasa untuk merasa, deria hidung untuk membau dan deria telinga untuk mendengar. Perhatikan pula gambar yang seterusnya. Cara mencerdaskan otak. Gambar pertama menunjukkan aktiviti bersenam. Kemudian gambar kedua menunjukkan pengambilan makanan yang seimbang atau berkhasiat. Gambar ketiganya pula ialah tidur secukupnya. Oleh itu, hasil daripada sumbansaran dan analisis tadi, mari kita bina kerangka karangan dalam bentuk peta minda. Inilah peta minda yang berjaya dibina. Aktiviti seterusnya, cikgu akan membimbing murid-murid membina kerangka isi. Murid-murid perlu melengkapkan ayat bagi setiap perenggan. Lihat bagaimana cikgu mengembangkan isi utama dan huraian. Lihat perenggan pertama, isi 1. Kemudian kerangka isi 2. Seterusnya kerangka isi 3 dan kerangka perenggan isi 4. Untuk melengkapkan ayat dalam setiap perenggan, murid bolehlah merujuk gambar dan kerangka karangan yang dibina dalam peta minda tadi. Setelah melengkapkan kerangka perenggan isi, mari cikgu terangkan pula panduan asas menulis karangan autobiografi. Karangan yang baik mestilah mempunyai 6 perenggan, 1 perenggan pendahuluan, 4 perenggan isi dan 1 perenggan penutup. Perenggan pendahuluan hendaklah ditulis rapat di bahagian tepi garisan buku. Sebagai contoh, untuk perenggan pendahuluan karangan ini, kita boleh ambil contoh yang diberikan dalam buku teks. Aku otak manusia. Aku terletak di dalam kepala. Aku sangat penting dan berguna kepada manusia. Perenggan isi pula, murid-murid bolehlah merujuk semula kerangka isi yang kita bina tadi. Murid-murid hanya perlu melengkapkan tempat kosong sahaja. Kemudian salin semula perenggan isi yang telah lengkap. Perenggan penutup pula, murid boleh tulis begini. Kesimpulannya, aku dijaga dengan begitu baik oleh tuan aku. Aku sangat gembira kerana dapat berkhidmat kepada tuan aku. Ingat murid-murid, perenggan isi dan perenggan penutup
hendaklah ditulis jarak 1 jari ke dalam. Jika murid-murid sudah faham, mari kita lakukan tugasan pada hari ini. Pertama, salin kerangka karangan dalam bentuk peta minda. Kedua, lengkapkan karangan autobiografi berdasarkan kerangka isi yang telah dibina. Sambungkan ayat-ayat mengikut pembahagian perenggan. Ketiga, murid tidak perlu menyalin kerangka isi 1 hingga 4. Setelah siap, hantar gambar tugasan kepada cikgu melalui Google Classroom. Semoga berjaya murid-murid. Sekian dahulu kelas pada hari ini. Jumpa lagi.